وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. نويت تعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Muka surat 35, bercita-cita mati di dalam Islam. Adapun firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Ini adalah suatu perintah dari Allah Ta'ala terhadap hambanya supaya mati di dalam agama Islam. Sebab agama Islam itu ialah agama yang diakui Allah sebagai agama yang benar di dalam kitabnya Al-Quran, dan bahawasanya dia tiada akan menerima agama selainnya dari manusia. Kerana agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang telah dia redhakan bagi Rasulnya dan bagi para hambanya dari kaum mukminin. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam bercita-cita, dalam tajuk bercita-cita mati di dalam Islam, dalam cita-cita, kalau kita menanyakan kepada diri kita sendiri, selalunya orang bertanya kepada cita-cita, apakah cita-cita kamu? Apakah cita-cita kamu? Ada kebiasaannya orang akan menjawab, cita-cita aku nak menjadi seorang doktor, cita-cita aku nak menjadi seorang tokoh yang berniaga, bisnesmen yang maju dan sebagainya, saintis dan sebagainya, engineer dan sebagainya. Tidak jadi masalah jika cita-cita itu untuk bercita-cita tentang dunia ini. Tapi yang lebih penting adalah cita-cita kita yang hakiki, adalah cita-cita mati dalam Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam firman ini ayat yang dari permulaan dia menyentuh tentang ya ayyuhalladzina amanu haqqat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benar, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam agama Islam. Apabila ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW memberikan kepada sahabat. Ada sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW memberitahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ayat sangat berat bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana ketakwaan yang sangat-sangat nak melakukan itu takut tak terdaya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya yang kamu mampu. Jadi
Dengan apakah erti takwa dekat situ? Erti takwa, ulama menafsirkan erti takwa imtithal awamirillah wa ijtinab an-nawahi, iaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan terbaginya Islam ini pada dua, iaitu imtithal awamirillah wa ijtinab an-nawahi. Mentaati apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu adalah senang, lebih mudah bagi seseorang atau sesiapa pun. Orang Islam yang nak mentaati perintah Allah, solat, zakat, puasa, itu lebih mudah. Wajtinabun nawahi, akan tetapi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, menjauhi. Meninggalkan maksiat itu lebih susah daripada mentaati taati ketakwaan, taati perintah Allah SWT. Sebab itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-muhajiru man hajara min as-su' wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang bermuhajir, orang yang belayar, itu belayar maksudnya bermuhajir daripada kejahatan. Dan orang yang mujahid, orang yang berperang, bukan berperang kita nampak, itu perang lain. Kita nampak kat televisyen ni semua, itu perang lain. Yang perang betul-betul perang besar, apakah dia? Wal mujahidu man jahada hawahu. Bukan awak sahaja yang kena jahid ni sendiri, saya sendiri yang bukan tu kena jahid juga. Wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang mujahid adalah orang yang bermujahadah dengan nafsu hawa nafsu diri sendiri. Jadi pernah satu ketika di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam Islam. Al-Islam apakah dari segi lughawi, dikatakan dalam English linguistically, apakah Islam itu tadi? Iaitu al-inqiyad wal khudu', iaitu berserah, dua-duanya berserah. Okey, inqiyad berserah, al-khudu' berserah. Ini perkataan salam, selamat kesejahteraan, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa kita linguistically. Wa fi syar'i, dari istilah syariat, al-istislamu lillahi ta'ala wal khudu'u lahu wal inqiyadu lil awamirihi wa huwa dinul Allahi alladhi awhahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nas minadh dhulumati ila an-nur وَلِيَهْدِدَهُمْ إِصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَهُوَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِأُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ. Dari segi usul din, iaitu dari segi syariat Islam, yang dikatakan Islam itu adalah berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita melakukan apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Wa huwa dinul ladzi auha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah agama yang mana diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berikan nas min az-zulumat, untuk mengeluarkan manusia itu daripada kezaliman, ila nur, dari zalim pergi ke cahaya. Kemudian waliyahdiyat, dan memberikan hidayah, jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu adalah penafsiran daripada ulama usul din. Kerana kebanyakan daripada makna daripada Islam ini adalah jalan yang lengkap, yang diwahyukan daripada Allah SWT, diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jalan cara hidup yang lengkap.
Tiada jalan lengkap melainkan jalan agama Islam itu sendiri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan mati dalam beragama Islam. Walaupun kita nampak orang-orang yang non-Muslim, jangan pula kita mencaci mereka, mengkhianat mereka. Kita tak tahu besok adakah kita ni sendiri dijamin mati dalam Islam atau tidak. Mereka boleh kali mereka masuk dalam Islam pada akhir hayat mereka. Mereka Islam lebih baik daripada kita nanti. Pernah ada satu ketika cerita Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenal Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang ulama wali Allah besar. Dia ketika itu tengah menuntut ilmu. Ada dua orang sahabat bersama dia menuntut ilmu. Nama dia Ibnu As-Sagha dengan Ibnu Abi Ishun. Jadi ketika itu mereka ni menuntut ilmu bersama-sama di Iraq. Kemudian mereka ingin, satu hari mereka ingin berziarah kepada Al-Ghawth, iaitu salah seorang wali yang duduk di samping kota Iraq. Jadi mereka pun pergi. Dalam pergi itu mereka nak merancang. Ibnu As-Sagha mengatakan, aku akan tanyakan soalan yang susah untuk Al-Ghawth itu. Kemudian Ibnu As-Sagha pula mengatakan, aku pun sama, aku nak tanya soalan susah untuk Al-Ghawth ini tadi. Dia tak boleh jawabnya. Kemudian, macam kau ni? Mereka tanyalah, macam mana Syekh Abdul Qadir? Engkau nak tanya, kena buat apa ziarah ni? Kena datang jumpa Al-Ghawth buat apa? Aku datang nak ziarah dan nak mengambil keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Ghawth itu tadi. Kemudian pergi. Bila tiba di kat rumah Al-Ghawth, ketuk tak buka-buka. Ketuk tunggu tak buka-buka. Tak muncul. Jadi tak lama kemudian keluar. Ibnu As-Sagha ni pun keluar. Al-Ghawth keluar. Bila keluar, ditanya, langsung tak ditanya lagi Ibnu As-Sagha, terus diberi jawapan. Engkau As-Sagha, engkau datang sini, kau nak tanyakan aku masalah gini. Jawapannya begini. Dia berada di dalam kitab begini. Kasih rujukan kitab lagi. Okey, dan kau jalan. Engkau Ibnu Abi Ishun, engkau datang nak tanya aku begini. Jawapannya begini. Dan dia berada di kitab begini. Sebelum dia berjalan, dia katakan, Ibnu As-Sagha, aku lihat kat tulang rusuk engkau ini ada api seperti api neraka, api daripada api neraka. Kemudian Ibnu As-Sagha, Ibnu Abi Ishun dikatakan, aku nampak engkau ini ditelan bumi. Kemudian pergi kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia katakan, engkau Syekh Abdul Qadir Jalani, kau datang nak menziarahi aku untuk mendapat keberkahan. InsyaAllah engkau akan mendapat apa yang kau niatkan, dan kau akan menjadi wali yang besar di hari kemudian nanti. Kemudian balik kemudian beberapa tahun kemudian ada undangan dekat Iraq daripada Raja Nasrani. Masyarakat undangan apa? Undangan perdebatan agama. Jadi masyarakat Iraq majoriti vote dekat Ibnu As-Sagha tadi. Sebab dia pandai untuk berubah dan sebagainya. Jadi Ibnu As-Sagha pun dapat pilihan raya lah. Jadi dia pun pergi. Bila dalam perjalanan, dia nampak perempuan Nasrani cantik, jatuh terpikat, jatuh cinta, nak kahwin dengan perempuan Nasrani. Tak boleh. Pergi dekat bapa dia cakap, kau nak kahwin dengan aku dengan syarat kau kena masuk agama Nasrani,
kemudian baru boleh kahwin dengan anak aku. Dia tak fikir panjang, dia kahwin dengan dia masuk ke agama Nasrani. Yang bilang tadi. Kemudian kemudian dia kahwin dengan perempuan Nasrani tadi. Ibnu Abi Ishun pula, beliau dilantik menjadi ketua bahagian wakaf dan juga harta sedekah, macam menteri ya. Okay. Jadi bila dijaga, lama-lama kan salah gunakan, lama-lama disalahgunakan, harta itu disalahgunakan untuk perbelanjaan sendiri. Jadi dia tenggelam dalam dunia itu sendiri. Dunia memakannya. Kemudian sebab itu dikatakan dunia rasul khati'ah dalam hadis Rasulullah SAW. Dunia ini adalah kepala punca daripada segala kejahatan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani, dia menjadi wali, ketua wali pada zaman dia itu tadi. Sehingga dia mengatakan tapak kaki aku berada di leher-leher semua para wali. Maksudnya apa? Makamnya tinggi. Okey. Tapi itu yang diberi gelaran daripada wali, beri gelaran kepada dia. Okay. Jadi dia menjadi wali yang Masya Allah. Sampai hari ini disebutkan dengan apa? Dengan ketaatan dia kepada dia. Jadi daripada kisah tersebut kita boleh mengambil, iaitu tidak semestinya orang itu baik hari ini, tidak baik kemudian. Tapi waliyadzubillah, okay? Waliyadzubillah, semoga baik hari ini berterusan, hingga baik hingga hari kemudian. Okay? Kemudian disebutkan ini adalah suatu perintah dari Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya supaya mati di dalam agama Islam. Sebab agama Islam itu ialah agama yang diakui Allah sebagai agama yang benar di dalam kitabnya Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran, agama Islam memang agama. Dalam hadis Rasulullah SAW, Al-Islamul A'la wa la yu'la ali. Islam itu paling tinggi, tiada yang tinggi melainkan agama Islam itu sendiri. Masalah dekat sini bukan Islam, umat Islam. Masalahnya umat Islam dulu, umat Islam bukan daripada zaman sekarang, zaman dulu lagi dah berada, dah berlaku. Masalahnya bukan Islam, umat Islam. Jadi apakah untuk kita, cita-cita kita untuk mati dalam Islam? Ya, lebih-lebih lagi kita nak inginkan mati di dalam iman, dalam husnul khatimah. Apakah cita-cita kita? Iaitu dengan kita istiqamah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara cerita apabila seseorang nama Mubarak, kenal Mubarak, kalau bukan Mubarak apa, jual prata ke apa, kan? Tak ada. Tapi Mubarak ini dia seorang yang warak, sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala, tak makan syubhat. Mubarak ini dia bekerja dekat tukang kebun anggur. Dah 2 tahun dia kerja. Satu hari tuan dia datang, Mubarak, ambilkan aku anggur yang manis, aku nak makan. Dia pun pergi lah, cari, ambil, kasih. Tuan dia makan, ini aku minta manis, kau kasih masam.
manis. Pergi cari lagi, cari. Datang, kasih makan. Aku minta manis, bukan masam. Halun, manis. Dia cakap dengan tuan dia, tuan dia cakap kepada Mubarak, iaitu, kau kerja kat sini dah 2 tahun, kau tak tahu mana bezakan manis dengan masam. Mubarak cakap apa? Ya, tuan, saya datang sini kerja. Tuan berikan saya tanggungjawab untuk kerja jaga kebun, bukan untuk makan anggur, tuan. Saya tak pernah makan anggur, tuan. 2 tahun kau tak pernah makan anggur kat sini? Tak pernah, tuan. Tuan tergamam, tersentuh. Fikir, orang bukan sebarang orang ni. Dia pun balik rumah, dia beritahu pada isteri dia, beritahu pada anak-anak kita bahawa aku dah jumpakan calon suami buat dia. Calon suami? Siapa dia? Mubarak mana? Tukang jaga kebun. Alamak, yang kulit hitam, bibir tebal, kaki dia terkopak-kopak. Ya, aku dah jumpa. Tanya dia. Isteri tak agree. Aku bukan suruh kahwin dengan kau, kahwin dengan anak dia, dengan anak kita. Tanya, jadi macam mana dia ni? Kerana dia orang yang jujur, amanah. Kemudian dia pun, isteri dia pergi tanya kepada anaknya, ayah kamu nak kahwinkan kamu kepada Mubarak, kau setuju tak? Anak dia cakap, kenapa saya tak setuju? Sedangkan ayah dan ibu adalah terbaik buat pilihan untuk saya. Kemudian kahwin dapat harta, dapat anak soleh nama Abdullah Al-Mubarak, seorang wali besar. Kenapa? Kerana kewarakan dia, kena warak dia. Sebab tu dikatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan berikan dia jalan keluar. Tapi nak takwa macam mana ni? Kita cuba nak usaha nak apa? Kita solat kita ni, tapi kita tergelincir kat dalam maksiat. Jangan putus asa. La yaqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, kerana itu di antara dosa. Terus menerus minta rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan kamu rezeki yang mana kamu tidak menyangka-nyangka. Jadi ini adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya, supaya mati di dalam agama Islam. Sebab agama Islam itu ialah agama yang diakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai agama yang benar di dalam kitabnya Al-Quran, dan bahawasanya dia tiada akan menerima agama selainnya dari manusia. Kerana agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang telah dia redakan bagi Rasulnya dan bagi para hamba-Nya dari kaum mukminin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Tiada agama yang benar melainkan agama Islam. Pernah ada satu cerita tentang Nabi Allah Isa AS. Beliau sedang mengembara dengan seorang temannya.
sedang mengembara dengan temannya. Dia bawa 3 keping roti. Dalam perjalanan dia nampak satu tempat beristirahat. Jadi dia pergi beristirahat. Dia cakap pada kawannya, wahai teman, keluarkan roti kita makan. Keluar tinggal 2 keping. Mana lagi 1 keping? Pergi. Aku tak tahu, kata teman dia. Aku tak tahu. Kemudian pergi teruskan lagi pengembaraannya. Bila jalan, nampak satu sungai. Nabi Isa AS banyak mukjizat. Dia campak sejadahnya, dia naik atas sejadahnya, ajak temannya naik atas sejadah, pergi ke satu lagi desa tempat lain. Naik, ikut sejadah. Dah sampai satu desa, tengah-tengah dalam perjalanan, Nabi Isa AS, wahai Tuhan yang telah memberikan aku mukjizat, siapakah yang telah memakan roti itu tadi? Kawan dia cakap, aku tak tahu. Aku tak tahu siapa makan. Sampai kat satu desa, jalan, teruskan perjalanan. Kemudian Nabi Isa AS nampak satu kancil. Panggil kancil tu. Kancil tu datang semelih tangkap makan. Tak payah tangkap, makan je. Dah semelih, panggang, makan. Dah makan, dah habis dah makan. Kemudian Nabi Isa AS beritahu pada tulang-tulang kancil itu, kumpul balik. Dan jadilah kamu seperti sebelumnya. Kemudian kambing-kambing itu jadi balik. Bukan kambing, kancil itu tadi. Kancil itu jadi balik seperti sebelumnya. Jadi kancil balik, hidup balik. Kemudian pergi. Kemudian Nabi Isa AS mengatakan, ya, wahai Tuhan yang telah memberikan ku mukjizat, siapakah yang telah makan roti itu tadi? Kawan dia cakap, aku tak tahu siapa makan. Okey, terus dari perjalanan. Dalam perjalanan nampak batu bata. Nabi Isa AS doa kepada Allah, dengan izin Allah, batu ini bertukar menjadi emas besar. Jadi batu galian menjadi tukar jadi emas besar. 3 batu jadi emas besar. Kemudian Nabi Isa AS mengatakan bahawa Nabi Isa AS mengatakan bahawasanya, okey, satu untuk engkau, satu untuk aku. Lagi satu ni, siapa yang memakan roti itu tadi? Aku yang makan. Dia cakap, oh, Nabi Isa AS terus tak kawan. Kenapa? Berdusta. Tak yakin akan mukjizat Nabi Isa AS, dan tak amanah, tak jujur. Jadi Nabi Isa AS tinggalkan. Jadi kau ambillah ni 3 batu, aku tak nak pun. Kau jangan kawan dengan aku. Pergi. Jadi dia ni dengan 3 batu. Mana nak angkat ni? 1 batu dia lah, dia tak nak tinggalkan 3. Jadi apa jadi? Setelahnya dia nampak, tiba-tiba nampak datang 2 orang asing datang tengah bertengkar. Datang, dia kata, saudara, ini ada batu di sini, boleh, dia nampak, mula-mula dia tak hentikan. Jadi 2 orang ini datang untuk
nak ambil tu batu, nak ambil tu emas, yang batu tukar menjadi emas, nak ambil tu emas. Jadi dia nak curi tu emas. Orang tu tadi dia kata, jangan ambil, ini emas aku punya, mana kau boleh ambil. Setelah itu dia pun berdebat, bergaduh dan sebagainya. Dan dia cakap, okey, baiklah, emas ni aku bagi-bagikan, untuk kau satu, untuk kau satu, untuk aku satu. Jadi kemudian Nabi orang ni tadi, diorang bertiga ni tadi duduk kat situ. Si Fulan ni diorang nak beli makanan, salah seorang nak kena beli makanan. Jadi salah satu daripada mereka yang asal pemilik batu ni tadi, dia cakap, aku belikan kau makanan, jangan risau, aku pergi cari makanan untuk kau, untuk awak semua, jangan risau. Dia pun pergi, dia jumpa makanan, dia ambil makanan. Apa dia buat? Dia taruh racun makanan tu tadi. Untuk apa? Dia lagi dua orang ni mati lah. Jadi aku dapat balik, aku emas. Yang lagi dua dekat batu tu tadi, dekat emas tu tadi, dia kata, apa kata, ini satu emas ni, kita bunuh dia, kita dapat emas. Bukan ada orang nampak ini. Apa jadi setelah tu? Dia pun balik bawa makanan. Dia kasih, ni makanan. Tak sempat nak makan, dah bunuh dah. Yang pemilik emas tu dah mati. Kemudian dua orang lagi tu gembira. Dan gembira dia pun santap lah. Makanan lagi dapat. Santap, makan. Dua orang tu pun mati. Dah mati, itu emas pun tak ada, orang pun mati. Jadi tinggal tu emas. Bila beberapa hari kemudian Nabi Isa AS datang dengan rombongannya, nampak ada tiga bangkai dekat situ, dan mengatakan dan 3 emas. Dia beritahu pada rombongannya bahawasanya inilah punca orang yang berdusta kepada agamanya, kepada Nabi. Jadi celakalah mereka. Kemudian Nabi beritahu kepada emas tu tadi, jadilah kamu seperti semulanya. Dan emas tu jadi pada batu tu tadi. Jadi kesimpulan dekat sini adalah, dengan kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan istiqamah, jangan menangguh-nangguh. Sebab tu di dalam Wasyatul Ahwal, Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, wa inna ma ghanimatul insani syababuhu wal husnu fit tawali. Sesungguhnya paling kaya bagi manusia ini apa dia? Syababuhu. Waktu dia muda, dia bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh. Wal husnu fit tawali. Dan rugi sangat-sangat apabila dia lalaikan waktu mudanya. Dan dikatakan juga di dalam syair, faman yakul inni saghirun asbiru hatta akhaf Allahu hina akbar, fa inna dzaka rughul iblisu wa qalbuhu muqaffalun maqmus. Dikatakan apa? Faman yakul inni saghirun asbiru. Siapa yang katakan aku ni masih muda, relax dulu, tak payah nak taubat, tak payah nak takwa, nak ibadah, relax dulu, enjoy dulu. Ni bachelor time, mesti enjoy dulu. Siapa yang kata begitu? Wa may yaqul inni saghirun asbiru hatta akhaf Allahu hina akbar. Sehingga kan nanti bila aku dah tua, barulah aku pergi masjid, aku pergi bentang sejadah, aku pergi semayang. Waktu muda dia lalaikan. Okey. Hatta akhaf Allah hina akbar,
Fa'inna dhaka rubahu iblisu wa qalbuhu muqaffalun matmus. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah perangkapnya syaitan, perangkapnya iblis. Wa qalbuhu muqaffalun matmus. Dan hati dia itu telah tertutup dan iman dia itu menjadi tipis. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu nak takwa pada apa? Dengan sekarang kita usaha, kita ada membuat salah, langsung kita bertaubat kepada Allah SWT. Sebab tu dikatakan ulama, bita'anni salama wa fi adalatin nadam. Di dalam hati-hati itu ada keselamatan. Di dalam kelam kabut ada kecelakaan. Kecuali ada beberapa perkara disebutkan dalam ta'liq kitab Zaitunah, mengatakan ada 4 perkara yang kita mesti cepat-cepat. Salah satunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi bila kita buat salah, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman-Nya yang lain pula, wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain dari Islam, maka tidaklah akan diterima darinya, dan dia kelak di hari akhir tergolong dari kalangan orang-orang yang dirugikan. Surah Al-Imran ayat 85. Firman-Nya lagi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepada kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Okey. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain dari agama Islam, maka tidaklah akan diterima darinya, dan dia kelak di akhirat tergolong dari kalangan orang-orang yang dirugikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepada kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Di dalam ayat ini menerangkan tentang kemuliaannya Islam itu. Dalam Islam adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain. Okay? Islam adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain. Nikmat Islam, nikmat iman adalah nikmat yang besar, termasuk dalam Ar-Rahman, iaitu an-ni'matun bijalail ni'am. Pengertian Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Allah SWT, rahmat Allah, iaitu ni'matun bijalail ni'am, iaitu Allah Ta'ala memberikan kenikmatan yang nikmat-nikmat yang besar. Jadi dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala memberikan kepada kita, yang penting adalah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah ada satu ketika, ada seorang syekh, dia ni diundang oleh anak murid dia. Jadi syekh ni datang, dia hidangkan makanan, macam-macam makanan ada. Daging panggang pun ada. Bila daging panggang ada, datang masuk, kemudian syekh ni dijemput makan, dia makan lain, daging panggang dia tak makan. Kemudian anak murid ni tanya, "Ya syekh, kenapa kau tak makan daging panggang? Aku nampak daging panggang ni haram." Haram?
daging kambing. Haram ni daging. Kenapa kau cakap haram? Kenapa bila aku nampak daging ni datang, nafsu aku kata aku nak makan, nak lahap ini daging panggang, betul-betul boleh makan. Jadi aku tak nak ikut nafsu aku bila kata. Sebab tu aku mengatakan haram. Dia nampak daripada mata hati dia. Allah Ta'ala berikan cahaya daripada dalam hati dia. Ini diberikan oleh hanya Allah Ta'ala pilih sahaja orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian anak murid ni pun, setelah itu anak murid ni pun pergi cek. Dia pergi periksa lah, pergi dekat pasar yang mana dia beli daging. Dia tanya, adakah ini daging halal atau haram? Kenapa aku boleh guru tak makan? Dia kata ni daging haram. Akhirnya tukang pasar tu pun mengaku, oh ni daging sebenarnya haram. Sebab apa? Aku ada beberapa kambing. Kambing ini dia gemuk, sekali mati. Bila dia nak mati, sayang aku nak buang dia. Jadi apa aku buat? Saya sembelih dia. Saya sembelih dia, siap dan semua, saya jual dekat pasar. Kemudian sebab tu kalau kita kita sembelih binatang tu meninggal, mati sebelum disembelih, bukan kerana sembelih, maka daging itu menjadi haram. Jadi daripada situ anak murid ini dapat dia punya hasil dia. Patutlah Syekh kata haram. Dia nampak daripada mata hati yang Allah SWT berikan cahaya bahawa daging ini daging haram. Begitu juga pernah terjadi kepada Habib Hasan. Habib Hasan dan Syatri. Jadi Habib Hasan dan Syatri ketika itu salah seorang diundang. Ini cerita anda dapat. Diundang salah seorang daripada ahli bidat, diundang buka puasa. Buka puasa biasa ada apa? Asasnya ada kurma, betul tak? Diundang ada kurma dengan air. Bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua makan. Habis Hasan minum air. Makan ni habis. Kenapa kau tak makan? Ini kurma ni. Dia kata ini kurma haram, kurma. Haram? Apa haram? Ini kurma sunnah makan. Pasal apa? Ini kurma ada hak orang miskin kat dalam. Aku nampak ada hak orang miskin kat dalam. Kenapa? Kau dah keluarkan zakat atau belum ni kurma? Berarti apa? Apabila seseorang itu mempunyai kebun kurma dan dia telah mencukupi syarat-syarat kewajipan zakat, maka wajib bagi dia untuk keluarkan sebahagian zakat kepada fakir dan miskin. Orang ni terlupa nak keluarkan. Jadi dia pun langsung dia keluarkan. Dia harapkan dia punya dia punya pekerja dia untuk cari kurma yang bagus-bagus, dia akan kasihkan zakat. Kemudian beberapa hari kemudian diundang lagi Habib Hasan, dan kemudian Habib Hasan makan kurma kita. Jadi daripada situ, mana kita nampak ini kurma je, kita tak tahu ni kurma halal haram, kita makan. Tapi orang yang betul-betul takwa, yang hati dia bersih, mata dia bersih, lidahnya bersih. Ini nasihat pun kembali kepada diri saya juga. Jadi khusus ni buat diri saya. Jadi orang macam ini yang susah nak jumpa sekarang. Dia ada mutiara-mutiara hamba-hamba Allah yang soleh di atas muka bumi. Jadi di antara ubat-ubat hati yang kita dengar, yang kita tahu dalam itu diambil daripada kitab Al-Azkar, kitab Imam Nawawi. Ada 5 perkara, betul tak? Iaitu yang pertama baca Quran dengan maknanya
kemudian berpuasa, banyakkan berpuasa, kemudian berzikir, banyakkan berzikir, kemudian bangun tengah malam, kemudian membaca, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Okey. Kemudian terus manusia memang tiada berkuasa untuk mematikan dirinya di dalam agama Islam. Akan tetapi Allah telah menunjukkan baginya jalan untuk itu. Sekiranya ia menginginkan yang demikian, maka hendaklah ia menjalankan perintah yang telah diwajibkan ke atas dirinya serta menurut petunjuk Allah Ta'ala. Yang demikian itulah memilih mati di dalam keadaan Islam, mencintainya, berharap dan berazam untuk mencapai keadaan tersebut. Di samping itu, hendaklah manusia membenci mati di dalam kepercayaan selain Islam. Hendaklah kita terus-menerus berdoa, memohon dengan merendahkan diri dan meminta dari Allah Ta'ala agar kita diambil nyawanya sebagai seorang Muslim. Dengan itulah Allah menyifatkan para nabinya dan orang-orang salihin dari hamba-hambanya. Firman Allah memberitahukan tentang diri Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihissalam, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Engkau lah, yakni Allah, pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku sebagai seorang Muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang soleh. Okey. Manusia memang tiada berkuasa untuk mematikan dirinya di dalam agama Islam, kerana manusia ni adalah lemah daripada tanah, daripada air mani, air yang jijik. Kemudian kita makan-makan, kita proses, kita bawa najis. Memang lemah, tak ada daya upaya. Melainkan ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ia mengingin yang demikian, maka hendaklah ia menjalankan perintah yang telah diwajibkan ke atas dirinya serta menurut petunjuk Allah Ta'ala. Dan demikian itulah memilih mati di dalam keadaan Islam, mencintainya, berharap dan berazam untuk mencapai keadaan tersebut. Di samping itu, hendaklah manusia membenci mati di dalam kepercayaan selain Islam. Kita boleh membenci ajaran yang lain, tapi kita tak boleh membenci orang yang menganut ajaran lain. Kita boleh membenci perbuatan yang syirik, tapi kita tak boleh membenci orang yang melakukan syirik. Kita boleh membenci dengan kelakuannya, tapi kita tak boleh membenci pada orangnya. Ini dua yang berbeza. Okay? Kita benci kepada syirik. Syirik ni dia terbagi kepada dua, syirik khafi dengan syirik syirik yang jelas. Okay? Syirik jahar. Okay? Jadi syirik yang khafi ini syirik yang kita tak nampak, yang mana dia, contohnya, aku kuat mengata-ngata kerana apa? Kerana air ini, bukan kerana Allah dalam hatinya. Aku makan ubat, aku sakit, aku makan ubat. Yang menyembuhkan aku ubat, bukan Allah. Itu syirik khafi. Okay, dalam hati dia mengatakan begitu. Manakala syirik yang jelas, iaitu syirik yang kita nampak orang yang menyembah menyembah yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang syirik yang jelas. Jadi kita nampak daripada segi fizikalnya. Dan dikatakan di samping itu, hendaklah manusia membenci mati di dalam kepercayaan selain Islam. Hendaklah kita terus-menerus berdoa, mohon dengan merendahkan diri dan meminta dari Allah Ta'ala agar kita diambil nyawanya sebagai seorang Muslim.
Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang bertakabur, maka Allah Ta'ala akan merendahkan dia. Siapa yang bertawaduk, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat dia. Kemudian dengan itulah Allah menyifatkan para nabinya dan orang-orang salihin dari hamba-hambanya. Firman Allah memberitahukan tentang diri Nabi Yusuf bin Yaqub alaihissalam, anta wali fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkaulah, iaitu Allah, pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku sebagai seorang muslim dan kumpulkanlah aku bersama-sama orang-orang yang soleh. Terus begitu juga Allah telah memerintahkan tentang para ahli sihir yang beriman dengannya. Lalu Fir'aun pula mengancam mereka dengan siksaan. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dengan sifat sabar dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslimin. Surah Al-A'raf ayat 126. Kemudian Allah menceritakan pula tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Yaqub alaihissalam, yang masing-masing dari mereka telah mewasiatkan anak cucunya supaya mati di dalam agama Islam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat pula Nabi Ibrahim kepada anak cucunya dan juga Nabi Yaqub, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Sebab itu janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam agama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 137. Begitu juga Allah SWT memberitakan tentang para ahli sihir yang beriman dengannya. Lalu Fir'aun pula mengancam mereka dengan siksaan. Ini ketika ahli sihir sebelum jumpa kepada Nabi Allah Musa AS, Fir'aun mengancam pada ahli sihir. Dia kata, aku akan berikan korang, kalau korang semua kalahkan Nabi Musa, aku berikan kamu pangkat, darjat, harta yang banyak sekali. Mereka semua dah suka. Jadi ahli sihir ni, dia pun, Fir'aun panggil Nabi Musa untuk bertarung, buat satu perlawanan, untuk mencabar. Jadi ahli-ahli sihir ini mencampakkan tongkat mereka menjadi ular kecil. Jadi setelah itu Fir'aun ini, Allah Ta'ala ketika itu Allah Ta'ala meyakinkan Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala meyakinkan Nabi Allah Musa. Mula-mula Nabi Allah Musa belum terima wahyu lagi. Kemudian Allah Ta'ala yakinkan, berikan Nabi Allah Musa 2 wahyu. Ketika itu keluarnya tangan Nabi Allah Musa bercahaya warna putih, dan campaknya tongkat dengan perintah Allah bertukar menjadi ular yang besar dan kemudian memakan ular-ular yang lain. Setelah itu ahli sihir semua sujud kepada, iaitu beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Fir'aun mengancam mereka, mengancam ahli-ahli sihir itu semua. Kenapa kau beriman? Sebenarnya aku silap mata, yang kena kau yang silap mata, ini yang benar betul-betul. Yang sebetulnya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, tampakkanlah dada kami dengan sifat sabar dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslimin. Di dalam kesabaran ini tadi, bagi siapa yang bersabar, pasti dia akan meraih kejayaan. Pernah ada satu cerita, iaitu
Imam Malik bin Dinar. Beliau ni sedang berjalan dekat tepi luar kawasan. Jadi ada satu lelaki ni datang. Dia tengah mencari, mana dia tanya dekat sini, dia tanya dekat Malik bin Dinar, dia tanya mana kat sini ada kampung yang paling dekat. Malik bin Dinar tunjuk kepada kubur tu. Itu kampung hakikat. Dia tengok, dia pun ke belakang. Kau ni nak mengejek aku atau kenapa? Kau tunjuk kubur. Ini hakikat ni, kampung ni. Jadi kalau kita kena macam mana? Aku tanya mana rumah. Contoh saya datang ke awak, saya tanya mana rumah fulan dan fulan. Awak tunjukkan kubur. Ini rumah hakikat. Astagfirullah. Tapi yang sebenarnya betul, itu rumah hakikat kita. Kita ada 5 room, 4 room, 3 room atau eksekutif atau sebagainya. Itu rumah hakikat kubur. Satu yang lahat, 7 kaki, lebar 7 kaki panjang. Okey, sunyi sepi. InsyaAllah aman damai, insyaAllah dalam. Jadi kemudian dia pun marah dengan Malik bin Dinar. Dia pukul, dia tumbuk Malik bin Dinar. Dia tak tahu yang dia pukul ni Imam Malik bin Dinar. Kemudian apa, dia pun pergi daripada sana. Dia pergi dekat orang kampung terdengar ada berita Malik bin Dinar. Kemudian apa cerita, Imam Malik bin Dinar dia pun kata kepada orang tu, awak tahu tak yang tadi awak pukul tu siapa? Tak tahu. Tapi dia mengulung-ulungkan saya. Dia itu adalah orang yang soleh pada zaman sekarang ini. Orang yang banyak ibadatnya pada zamannya. Betul tak betul ni? Kemudian dia pun cepat-cepat dengan bergegas, cepat-cepat dia pergi dekat Malik bin Dinar. Dia pun minta maaf pada Malik bin Dinar. Sebelum dia minta maaf, aku dah maafkan kau. Oh, ini lain ni. Dah maafkan dah. Kemudian dikatakan, aku rasa syukur aku kena pukul. Pasal apa? Pasal dengan kau pukul aku mendapat syurga, insyaAllah. Kerana orang yang bersabar, dia akan mendapatkan syurga. Jadi dia nak uji kesabaran dia. Dia cakap yang betul, orang pukul dia. Jadi dia nakkan janji Allah, yang mana Allah Ta'ala mengatakan, bagi siapa yang bersabar, maka jannah baginya. Jadi kemudian di antara sifat kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dicampak, sampai berluka-luka, dicampak batu, dipukul, dicaci maki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap doakan kepada umatnya, ya Allah, Allahumma fir biqaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku kerana mereka ni tidak mengetahui. Kalau kita dah dicampak dan sebagainya, apakah perasaan kita? Jadi Rasulullah sebagai tauladan bagi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وشر لنا في ديننا وعلى اهلك انت وذكر رب وفقنا وفقهم بما خلقت لقولا وفعلا كما وانصر كل حلالا دائما واقلنا اتيعنا ونطلع من طريق ونطلع من كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واخرنا برضاك العيون واغفر عنا ربنا كل البيوت قبل ان تاتينا رسول المنون وكرست انت اكرم من ستر. وصلاه الله توجه المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتابه للناس شفاء وعلى اله وشفاء وعلى صحبه وصحبه ذنوبا. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تجعلنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرنا وعصى.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بالأخذ من على خلقه ورضانا سيدنا وأشهد من كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا، فاتم علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين رب أسمع، وتزوجون منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور، صلى وسلم ربي عليه الدهب وآله وصحبه لا تشي الصحب، والحمد لله في البدء والتلاهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.